Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ibu bapa saya yang turut serta hadir ke Dewan Pengajian pada malam ini. Seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan perbahasan kita, hadirin dan hadirat, pada malam ini kita akan memasuki topik yang baharu, iaitu perbahasan yang ketiga atau kitab yang ketiga. Dan disebutkan di sini kitab yang ketiga ialah Kitabu Al-Janaiz, kitab berkaitan dengan jenazah. Kitab berkaitan dengan jenazah. Dan jenazah adalah manusia yang meninggal dunia. Tak kiralah lelaki ke perempuan, maka ia dinamakan sebagai jenazah sekiranya manusia itu telah meninggal dunia. Dan disebutkan, hadirin sidang jemaah, daripada kitab jenazah ini ada beberapa fasal. Fasal ni adalah pecahan daripada kitab. Dan kita nak melihat kepada fasal yang pertama. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil janaiz was salati alaiha واتباعها ودفنها وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. Terjemahannya, fasal yang pertama ini adalah fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenazah, serta pelaksanaan solat jenazah. Maknanya petunjuk Nabi berkenaan dengan solat jenazah. Wattiba'iha, petunjuk Nabi berkenaan dengan perbuatan mengiringi jenazah ke kubur. Wadafniha, dan petunjuk Nabi berkenaan dengan pengebumian jenazah. Ad-dafnu adalah pengebumian. Wa ma kana yad'u bihi lil mayyiti fi salatil janazah. Begitu juga fasal ini nak menceritakan tentang apakah doa yang Nabi baca untuk jenazah ketika baginda mendirikan salat jenazah, dan apa doa Nabi kepada si mati selepas pengebumian jenazah, wa tawabi'i zalik, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi perbahasan kita ni, bila kita cerita tajuk kitab kita ini Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, maknanya bekalan kita untuk menuju hari akhirat, menerusi petunjuk sebaik-baik hamba Allah, iaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak tahu macam manakah Nabi kita ini
mendirikan solat jenazah, mengebumikan jenazah, mengiringi jenazah ke kubur, dan doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada si mati dalam solat jenazah serta setelah pengebumian. Di dalam arti kata, penulis kitab ni dia nak bahas secara umum berkenaan dengan hukum hakam jenazah, ahkamu al-janazah ataupun ahkamul janaiz. Tapi dari sudut hukum, para ulama kita memang tulis kitab fiqh yang khusus. Kadang-kadang sama ada secara mustaqilan, kitab yang khusus menceritakan tentang fiqh pengurusan jenazah. Itu namanya mustaqil. Mustaqil ni perbahasan yang tersendiri. Memang kitab tu katakan satu jilid memang cerita hukum hakam jenazah sahaja. Tapi ada kalanya dia tak jadi dibahaskan secara mustaqil, tapi dia dibahas secara dhimnan. Dhimnan ni maknanya adalah, contohnya dalam kitab, kita ambil contoh satu kitab fiqh tu, tajuknya fiqh manhaji, katakan al-fiqhul manhaji ala mazhab al-imam Syafi'i. Jadi dalam kitab fiqh manhaji dimulakan dengan kitab taharah sebagai contoh, bersuci. Selepas taharah salat, selepas salat puasa, lepas puasa zakat, lepas zakat haji, contoh. Jadi dalam perbahasan taharah, selepas perbahasan taharah ada perbahasan salat. Jadi perbahasan solat tu, dalam tu ada perbahasan berkenaan dengan jenazah, berkenaan dengan pengurusan jenazah. Biasanya macam tu. Ada yang tulis kitab khusus, ada yang tulis perbahasan tu secara dhimnan, iaitu terkandung di dalam perbahasan fiqh yang umum, hadirin dan hadirat. Jadi kita nak tengok di sini, kerana asasnya pengurusan jenazah ni, kenapa kita kena belajar, pentingnya kerana hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kita tahu bahawasanya fardu adalah nama lain bagi wajib. Fardu terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni kita tahulah seperti salat 5 waktu sehari semalam, seperti mempelajari asas-asas akidah dan tauhid, seperti mempelajari ilmu akhlak yang membentuk peribadi kepada peribadi yang baik. Ini semua wajib, fardu ain, hadirin sidang jemaah. Tetapi fardu kifayah ni contoh mudahnya pengurusan jenazah. Dan pengurusan jenazah hanya melibatkan 4 perkara sahaja. Iaitu yang pertama sekali, apabila berlaku kematian, maka kita mandikan jenazah. Selepas mandi, kita kafankan jenazah. Selepas kafan, kita salatkan ke atas jenazah. Dan selepas itu kita kebumikan, hadirin dan hadirat. Selepas itu kita kebumikan jenazah. Jadi kita nak tengok apa kata Ibnul Qayyim di sini rahmatullah alaih. Kana hadiyuhu wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fil janais akmal al hadi mukhalifan li hadi sairil umam. Petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta sirah baginda berkenaan dengan hal ehwal pengurusan jenazah merupakan akmalal hadi, iaitu sebaik-baik petunjuk. Maknanya petunjuk yang paling sempurna, hadirin dan hadirat. Mukhalifan li hadi sairil umam, berbeza dengan petunjuk umat-umat selain daripada umat kita ini. Mustamilan alal ihsan ilal mayyit, petunjuk Nabi itu berkenaan dengan pengurusan jenazah ini terkandung padanya berlaku ihsan kepada si mati. Berlaku ihsan, maknanya berbuat kebaikan, kebajikan kepada si mati. Wa muamalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa ma'adih, serta petunjuk Nabi mengajarkan kita macam mana kita nak berurusan. Muamalat ni makna dia apa? Berurusan, iaitu berinteraksi dengan si mati ni terhadap perkara yang memberi manfaat kepada si mati di dalam kuburnya serta pada hari akhiratnya. Dalam kuburnya serta pada hari akhiratnya. Wa 'alal ihsani ila ahlihi wa aqaribih, petunjuk Nabi juga mengajar kita macam mana kita nak berbuat ihsan kepada kaum kerabat si mati ni tadi dan juga kepada ahli keluarganya. Maknanya macam mana kita nak berbuat baik apabila berlaku kematian kepada ahli keluarga si mati,
kepada kaum kerabat si mati. Dan dalam masa yang sama, wa ala iqamati ubudiyyatil hayy lillah fima yu'amilu bihil mayyit. Dan kita ni apabila ada manusia yang menguruskan si mati, daripada perbuatan dia yang menguruskan si mati tu, macam mana kita nak meletakkan kedudukan ubudiyah dia kepada Allah? Dari sudut bila dia uruskan si mati, maka dia boleh nampak sifat kehambaan pada diri dia. Dia boleh menyuburkan sifat kehambaan kepada diri dia, di dalam dirinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajhizihi ila Allah ta'ala ala ahsani ahwalihi wa afdaliha. Jadi ini yang kita telah sebutkan tentang petunjuk Nabi dalam pengurusan jenazah dengan sebaik-baik keadaan dan sebaik-baik cara, hadirin dan hadirat. Jadi Nabi SAW dalam bab pengurusan jenazah ini, antara petunjuk baginda adalah baginda dan para sahabat baginda akan berdiri. Ini menunjukkan salat jenazah sufufan, dalam saf, mendirikan saf. Yahmadunallaha wa yastaghfiruna lahu. Mereka puji Allah dan mereka memohon keampunan Allah untuk si mati. Wa yastaghfiruna lahu ni, mereka memohon pengampunan Allah untuk si mati. Wa yas'aluna lahul maghfirah, dan mereka mendoakan semoga Allah ampunkan si mati. Warrahmah, supaya Allah sayang kepada si mati. Wattajawaz anhu, supaya Allah memberikan kemaafan kepada si mati. Kemudian antara petunjuk Nabi SAW adalah summal mashyu baina yadayhi ila ayyudi'ahu hufratahu. Kemudian Nabi SAW, antara petunjuk Nabi adalah Nabi berjalan di hadapan si mati, sehinggalah Nabi meletakkan si mati ke lubang kuburnya. Maknanya ini perbuatan apa? Mengiringi si mati ke perkuburan. Maknanya Nabi duduk di depan, mengiringi, membawa bersamanya jenazah si mati, dan dibawa ke kubur, hadirin sidang jemaah, untuk dikebumikan. Hufrah ni maknanya lubang. Maknanya lubang yang kita nak kebumikan si mati. Summa yakumu huwa wa ashabuhu ala qabri. Kemudiannya, setelah Nabi dan para sahabat sampai ke kubur, dan setelah selesai daripada pengebumian, setelah selesai kita kebumikan jenazah, Nabi dan para sahabat baginda ni berdiri di kubur si mati. Nabi akan berdiri di kubur si mati. Maknanya ni selepas selesai urusan pengebumian, Nabi dan para sahabat berdiri. Kemudian apa Nabi buat? Sa'ilina lahu tasbit. Sa'ilina lahu at-tasbit. Mereka akan mendoa kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah sabat kepada sahabat kami ini. Ada hadis yang sahih diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud, hadirin dan hadirat. Selepas selesai pengebumian, Nabi bagi tahu kepada para sahabat. Nabi kata, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, wasalu lahu at-tasbit, wasalu lahu at-tasbit, fa innahu al-ana yus'al. Ini selepas pengebumian dia dijalankan, Nabi kata kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, tolonglah doakan semoga Allah ampunkan saudara kamu. Istaghfiru li akhikum, minta ampunlah kepada Allah untuk saudara kamu ni. Maknanya lafaz dia kita akan cakap macam mana? Allahumma ghafir lahu contohnya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, boleh selepas dikebumikan, boleh, walaupun itu doa dalam salat jenazah, tapi boleh. Maknanya sebab Nabi kata istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah buat saudara kamu ini. Wasalullaha lahu tasbit, dan mintalah kepada Allah semoga Allah memberikan sabat. Sabat ni maknanya ketetapan. Sabat ni maknanya ketetapan kepada dia dalam kubur dia. Kenapa nak diberikan sabat? Kenapa nak diberikan ketetapan di dalam kubur? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, kerana beliau pada sekarang ini sedang ditanyakan. Maknanya dia sedang berdepan dengan soalan daripada malaikat. Soalan daripada malaikat.
Jadi sebab itu Nabi SAW kata fa innahu al-ana yus'al, dia sedang ditanyakan. Kerana kita tahu bahawasanya apabila kita masuk ke dalam kubur, kita akan ditanyakan soalan-soalan, hadirin sidang jemaah. Maknanya ditanyakan tentang siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, dan siapa nabimu. Ini 3 soalan yang penting, hadirin sidang jemaah. Itu apa agamamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tapi kita, kalau kita tak beramal tanpa ilmu, macam mana kita nak jawab, hadirin sidang jemaah? Jadi sebab itu kita berhajat kepada ilmu dan amalan. Dan kemudian setelah daripada itu, summa yata'ahaduhu biziyarah ila qabrihi wassalami alaih. Kemudian setelah selesai urusan pengebumian, Nabi dah pulang ke rumah apa semua kan, orang Islam pun semua dah balik semua ke rumah masing-masing. Nabi melazimi perbuatan menziarahi kubur. Nabi melazimi perbuatan menziarahi kubur. Wassalami alaih, dan Nabi mengucapkan salam kepada saudara yang meninggal itu tadi. Nabi mengucapkan salam kepada saudara yang meninggal. Macam contoh kita ucapkan bila kita masuk ke tanah perkuburan, kita kata assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Kita kata begitu, assalamualaikum, sama ada ya ahlad diyar minal muslimin minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur, kita kata, dari kalangan orang Islam yang beriman. Kemudian kita tambah lagi, kita kata wa inna insya'allah bikum lahiqun, kami akan menyusul insya-Allah selepas ini. Maknanya kami akan menyusul kamu selepas daripada ini. Jadi kita boleh doakan macam tu, maknanya ucap salam. Ini adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perbuatan menziarahi kubur. Dan disebut, walaupun pada awalnya menziarahi kubur ni adalah perkara yang dilarang di sisi syarak, sebagaimana yang kita maklum, cuma larangan ini telah mansukh, kerana ada hadis yang menyebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dahulunya melarang kamu daripada menziarahi kubur. Ala fadhuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sekarang ini ziarahilah kubur kerana ia mengingatkan kita pada hari akhirat. Jadi sebab itu kita hadir menziarahi kubur atas petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan tujuan untuk kita apa? Untuk kita mengingat akhirat. Bukan untuk kita buat benda-benda yang tidak syar'i, hadirin dan hadirat. Kerana ramai juga orang yang pergi ke kubur tapi bukan nak ingat akhirat, tapi dia buat benda pelik-pelik yang tidak ada sandaran, yang tidak ada ajaran di sisi syarak. Yang tu kita elakkan. Dan disebutkan di sini wa du'a ilahu kama yata'ahadul hayyu sahibahu fi darid dunya. Dan demikian Nabi juga mendoakan si mati apabila Nabi menziarahi kubur mereka. Dia macam ni, semasa kawan kita hidup, kan kita duduk pergi rumah dia, ziarah dia, contoh. Jadi kenapa kalau dia dah mati kita tak ziarah dia di kubur? Sama juga situasi dia, kata Ibn al-Qayyim, kama yata'ahadu al-hayyu sahibahu fi darid dunya. Sebagaimana menjadi kebiasaan bagi seseorang yang hidup itu menziarahi sahabatnya semasa hayat dunia. Jadi semasa hayat dunia menjadi kebiasaan kita berziarah sesama kawan kita. Tetapi apabila kita telah meninggal dunia, maka menjadi tanggungjawab kita juga untuk menziarahi sahabat kita di rumah akhirat pula, di rumah akhirat, iaitu di kuburnya. Fa awwalu zalik, perkara pertama daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW yang berkait dengan pengurusan jenazah ini adalah ta'ahuduhu fi maradi. Nabi menziarahi orang sakit ketika dia sakit. Ini maknanya sebelum isu ziarah kubur ke apa ke ni, solat jenazah ke apa ke, semasa orang tu sakit lagi kita dah berkunjung ke rumah dia. Maknanya kita dah menziarahi dia, hadirin sidang jemaah. Itu antara akhlak. Bukan semata akhlak, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi orang sakit. Ta'ahuduhu fi maradi.
Dan yang kedua, masa kita berziarah tu, wa tazkiruhul akhirah, kita ingatkan dia kepada hari akhirat. Kita ingatkan dia kepada hari akhirat. Janganlah cerita pasal bila ada orang tu nak meninggal, kita tanya pasal harta dia pula. Berapa harta ya Allah. Ini ingatkan dia pada akhirat. Ini orang tu lagi dia dengar perkataan tu dia mati, terkejut dia, orang ni nak datang ziarah aku, pergi tanya soalan pelik-pelik pula. Tidak. Kita kena ingatkan orang yang tengah sakit ni kepada hari akhirat. Tapi dengan nada yang baiklah, dengan nada yang bagus. Maknanya kita tenangkan dia dengan ucapan-ucapan ingat akhirat apa semua. Wa du'a wa amruhu bil wasiyah. Begitu juga apabila kita ziarah orang sakit, kita kena arahkan dia. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baginda mengarahkan untuk orang yang sedang sakit supaya menyediakan wasiat. Jadi maknanya dia wasiat berkenaan dengan harta dia. Wat taubah, dan Nabi juga memerintahkan kepada orang yang sedang sakit apabila contohnya dia dalam keadaan sakaratul maut. Kadang tak nazak ke tak, tapi sedang sakit lah, mungkin dia ni bedridden, hadirin silaiman jemaah, berada di atas katil berbaring saja, maka kita pun bagi nasihat kepada dia, banyakkan taubat, banyakkan istighfar, contoh gitu. Ataupun kita tak semestinya suruh, tapi kita letak, kita duduk sebelah dia, kita buat macam astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia dengar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita boleh bisikkan macam tu. Sebab kadang ada sebahagian orang dia macam seganlah nak suruh silalah ucapkan taubat. Nanti kawan tu terasa pula aku ni banyak dosa sangat ke. Kadang ada orang macam tu. Tapi kita nak suruh dia ucap, tapi kita yang buat macam tu, duduk sebelah orang, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun banyakkan yang macam Nabi SAW baca, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu boleh kita, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi kalau panjang dan kita tahu dia tak sihat, kita astaghfirullah, 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 begitu pun boleh. Maknanya astaghfirullah, 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 begitu. Dan ini kenapa saya cakap macam tu, asalnya kita suruh dia bertaubat, asalnya kita suruh dia istighfar dalam keadaan tengah sakit. Tapi kadang orang yang kita ziarah tu orang yang macam kita segan. Macam contoh, kita nak yang sakit tu ustaz kita yang nak mengajar kita. Contohlah kan, ustaz kita yang kita hormat dia. Kalau kita tak hormat dia, cerita lain lah. Ada je orang tak hormat ustaz-ustaz. Tapi kalau kita hormat dia, hadirin dan hadirat, kita bila dia sakit, kita ziarah dan kita pun jadi segan. Dia ni ustaz kita, takkan kita nak kata ustaz kena banyak taubat ustaz. Allah, dia dengar apa kata, saya kalau dengar Allah tersentak hati saya. So walaupun tak salah pun macam ustaz kena banyak taubat ya Allah gitu. Jadi dalam situasi macam tu, kita pun boleh je duduk sebelah ustaz kita tengah sakit, kita astaghfirullah, astaghfirullah. Dia macam ada satu orang ulama, hadirin hadirat. Dia kalau tak silap saya Al-Imam Abu Zur'ah, kalau saya tak silap. Abu Zur'ah. Tapi salah seorang ulama hadis lah. Kisah ni masyhur, hadirin sidang, kisah ni masyhur. Tapi mungkin saya tak recall sangat. Satu orang ulama hadis ni lah kita sebut. Dia dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut. Lalu datang dua orang anak murid dia. Mereka nak ziarah dia. Dan mereka bercadang untuk talqin ke telinga dia. Untuk talqin. Dan talqin ni maknanya bisikkan ke telinga dia la ilaha illallah. Itu makna talqin. Kita bisikkan ke telinga orang yang dah nak mati dengan bisikan la ilaha illallah. Berdalilkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang dah nak mati dari kalangan kamu dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Tapi mereka bila, tuan-tuan, kalau Abu Zur'ah ni, dia ulama besar ni, kata bukan calon orang ni, ulama hadis yang besar ni. Jadi betul mereka jadi macam berbelah bahagi. Dia ajar kita ilmu. Takkan kita nak kata kepada dia, Tok Guru kena talqin la ilaha illallah. Takkan kita nak mengajar dia pula. Jadi mereka berbelah bahagi. Jadi bila berbelah bahagi sebegitu, maka mereka pun fikir macam mana cara kita nak bagi
Abu Zur'ah ni melazimi. Waktu tu dia dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan tengah nazak dan sakit. Rupanya mereka ada satu cara. Cara dia apa? Mereka baca, ulama hadis, mereka baca satu hadis. Tapi baca satu hadis tu berserta sanad. Macam contoh dia kata haddatsani fulan bin fulan, contohnya haddatsana sampailah kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya daripada dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Maknanya mula-mula kawan ni baca dia punya sanad. Kemudian selepas daripada tu, oh itu sanad kamu. Sanad aku pula adalah telah menceritakan kepada aku, tok guru aku daripada sekian sampai kepada Nabi SAW. Baginda kata, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya daripada dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kemudian Abu Zur'ah waktu tu dia dengar rupanya. Jadi waktu tu dia kata, itu adalah sanad kamu, dengarkan sanad daripada aku pula. Ini ketika tengah ulama hadis tak pelik gitu tuan-tuan. Ada satu muazzin, tukang azan ni pada zaman tu, sepatutnya azan ni dia ucap Allahu Akbar. Tapi dia kata akhbarani Rabi' bin Sulaiman, dia kata telah meriwayatkan kepada aku. Dia betul dia tergelak. Dia kata macam dia kata tersilap dia nak. Sepatutnya Allahu Akbar Allah. Dia sebab dia dah biasa dengan hadis. Maknanya haddasana, akhbarana, haddasana, benda yang kita selalu buat ni memang akan jadilah. Jadi sebab itu bila dia sampai situasi macam tu, dia kata orang semua gelak. Orang kata, lepas tu baru dia kata Allahu Akbar, dia azan betul. Jadi Abu Zur'ah ni tadi bila dia dengar anak-anak murid dia kata haddasana, dia pun adalah, itu adalah riwayat daripada kamu, dengarkan riwayat daripada aku. Dia pun baca, telah menceritakan kepada aku guru aku sekian bin sekian, daripada gurunya sampai kepada Nabi SAW. Baginda bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Dia pun meninggal dunia. Hadirin dah hadir. Jadi tak sempat dia lengkapkan hadis tu, dan anak-anak murid dia sambung dakhalal jannah. Maknanya hadis tu, siapa yang ucapan terakhirnya daripada dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa akhlak dan adabnya anak-anak murid depan guru. Hadirin sidang jemaah. Walaupun dia ziarah tok guru dia sakit, boleh jadi nak kata tok guru taubatlah macam tu. Tok guru cakap la ilaha illallah. Tapi dia jadi segan, tapi dia memilih cara. Macam kita tadilah kita sebut. Memang disebutkan di sini oleh Ibn Al-Qayyim. Dia kata perintahkan kepada orang yang sedang sakit untuk memperbanyakkan taubat. Tapi kalau kita jadi segan dengan sebahagian orang, kita kata kita sendirilah astagfirullah. Begitu hadirin dan hadirat. Wa amru man hadarahu bitalqinihi syahadata alla ilaha illallah. Dan petunjuk Nabi SAW dalam memerintahkan orang yang menziarahi orang yang sakit supaya talqinkan kepada dia yang sedang sakit kalimah la ilaha illallah. Talqin ni makna saya kata tadi bisik ke telinga. Itu maksud dia. Maknanya bukan jerit, bisik di telinga. Talqin maknanya kita cakap macam kalau ada sebahagian keluarga kita nak meninggal, kita kata baca ucap la ilaha illallah, ataupun kita yang bisikkan la ilaha illallah begitu. Kerana ada hadis yang sebagaimana yang saya sebut tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maknanya talqinkan kepada orang yang mati di kalangan kamu. Kalimah mauta ni ulama kita khilaf. Saya kena orang kata ada amanah ilmu. Kalimah mauta ni ulama khilaf. Mauta ni boleh jadi dua maksud. Dan kedua-dua maksudnya memang disebut oleh para ulama hadis. Hadirin dan hadirat. Yang pertama sekali, mauta maknanya adalah apa dia? Mauta adalah orang yang sedang hampir mati. Itu. Mauta ni maknanya orang yang hampir mati. Laqinu mautakum. Yang kedua, mauta adalah orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Jadi dan ada sebahagian riwayat ada juga menyebut talqinkan kepada mauta ni surah Yasin. Ada juga riwayat yang begitu. Cuma hadis sahih la ilaha illallah. Maknanya hadis sahih la ilaha illallah. Lepas tu kita tak dapat nafikan, memang ada asatizah kita kalau nak ada orang yang nazak dia baca surah Yasin juga. Dan ini diamalkan oleh para ulama-ulama hadis. Hadirin sidang jemaah yang besar. Cuma yang berdasar hadis Muslim tadi adalah kita talqinkan la ilaha illallah. Sebab nak diajak man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Ini adalah petanda husnul khatimah. Ini petanda husnul khatimah. Jadi dia kata
bitalqinihi syahadah alla ilaha illallah, supaya dia ucap la ilaha illallah. Litakuna akhira kalamihi, supaya kalimah syahadah tu menjadi kalimah terakhir dia. Hadirin dan hadirat. Summa nahyu an adatil umami allati la tu'minu bil ba'si wan nusyur. Kemudian Nabi SAW memberi larangan dalam pengurusan jenazah ni. Nabi berikan larangan daripada kita mengikuti adat umat-umat dahulu yang tak beriman pun pada hari kebangkitan, tak beriman pun pada hari kiamat. Apa contoh larangan daripada perbuatan adat? Maknanya adat masyarakat jahiliah tu. Orang yang tak beriman ni maknanya zaman jahiliah dulu lah. Iaitu min latmil khudud, daripada duk tanpa pipi. Hadirin dah hadirat. Bila berlaku kematiannya, dia meratap tanpa pipi, tarik-tarik baju, koyakkan baju. Ini maksudnya menjerit-jerit. Wa tawabi' dzalik, dan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Maknanya ini adat jahiliah. Maknanya tidak dibenarkan. Maknanya ada larangan Nabi SAW. Maknanya jangan kita meratap. Maknanya ada sebahagian menyebut sebagai an-niyahah. Niyahah ni maknanya ratapan apabila berlaku kematian si mati. Dan dikatakan wasunnal khusyu' lil mayyit, disunatkan untuk kita ni bersifat khusyuk apabila kita berada di sisi si mati. Dan khusyuk di situ maknanya kita bersifat tenang. Itu maknanya. Dia khusyuk di situ maknanya kita bersifat tenang. Maknanya kita kalau berada di depan ataupun berhampiran atau di sisi orang yang dah mati, kita kena khusyuk, maknanya kena tenang, tunduk, begitu. Dan dikatakan di sini, dikata oleh Ibn Al-Qayyim, wasunnal buka' allazi la sauta ma'ahu, disunatkan juga untuk kita menangis, tapi tangisan yang tidak berserta dengan suara. Maksud suara di situ tangisan yang tak berserta dengan bunyi. Saut ni bunyi. Jadi maknanya tangisan tu maknanya boleh menangis, maknanya mengalir air mata, tapi tak adalah sampai menjerit-jerit, duk merati. Itulah yang maksudnya larangannya adalah tangisan yang berlebihan. Tapi kalau tangisan sekadar mengalir air mata, ini tidak ada masalah. Macam kadang kita dengar ada satu ustaz ke ustazah ke yang berceramah, tapi kita tersentuh dengan ucapan dia. Kadang bila kita dengar saja mengalir air mata kita. Ada juga macam tu. Memang ada penceramah ataupun dakwah yang memang dia ada seni nak buat orang macam tu. Kadang dia bukannya nak pun, tapi sebabkan dia bercakap dengan hati. Ada orang bercakap dengan lidah, ialah kita semua bercakap dengan lidah, tapi daripada hati. Itu maksud dia. Itu yang bila kita dengar tu kita pun rasa macam terkesan, dan kita pun menangis. Bagaimana Nabi SAW, sifat ceramah Nabi begitulah. Macam mana kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Irbad bin Sariyah adalah hadis sahih. Dia kata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Satu hari Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kami dengan satu peringatan yang wajilat minhal qulub, hati kami rasa takut. Dia kata, hati kami rasa takut. Wa zarafat minhal uyun, dan air mata berlinangan. Wa zarafat minhal uyun. Fakulna, lalu kami pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'annaha wasiyatun, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Seakan-akan ni adalah peringatan orang yang nak pergi jauh ni. Nasihat yang Nabi bagi itu macam nasihat orang yang nak pergi jauh. Maka bagilah wasiat kepada kami, tinggalkan pesanan untuk kami. Lalu Nabi pun SAW kata, usikum bitaqwallah, aku pesan kepada kamu supaya hendaklah kamu apa? Takwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, dengar dan taat sekiranya ataupun sekalipun yang akan menjadi pemimpin kamu adalah dari kalangan seorang hamba yang berbangsa Habsyah, maknanya hamba berkulit hitam. Hadirin sidang jemaah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, kerana orang yang hidup selepas daripada aku ini, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan tengok perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, sesungguhnya orang yang hidup selepas daripada aku ini, dia akan tengok perselisihan yang begitu banyak. Jadi Nabi dah bagi dah kepada kita solusi dalam kita nak menyikapi perselisihan ini. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh dengan sunnah aku.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk selepas daripadaku. Sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Uthman, sunnah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jaga-jagalah kamu dengan perkara-perkara baharu yang direka dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, kata Nabi, setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini menunjuk kepada kita bahawasanya Nabi ni punya mau'izah Nabi boleh menyebabkan orang menangis. Hadirin sekalian jemaah. Jadi tangisan itu maknanya tangisan mengalir air mata. Bukan maksudnya bila dengar Nabi berceramah tu orang duk menjerit-jerit hu ke macam mana orang menangis. Ini tidak. Ini suatu maknanya tangisan biasa sahaja. Kata Ibnul Qayyim, disunatkan menangis juga apabila berlaku kematian, tetapi bukanlah tangisan yang ada kuat suaranya atau kuat bunyinya. Wa huznal qalb, dan dalam masa yang sama disunatkan hati merasa sedih ketika berlaku kematian. Disunatkan untuk kita ni sedih, bersedih hati kita ini apabila berlaku kematian. Wa kana maknanya dikata wasannal khusyuk, baginda menyunatkan, baginda menghukum sunat untuk kita khusyuk kepada si mati. Wal buka allazi la sauta ma'ah wa huznal qalb, dan baginda mensunatkan untuk kita ini bersedih, hati kita bersedih apabila kita berlaku kematian. Dan dikatakan di sini penting, wa kana yaf'alu zalika wa yaqul, dan ini dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda mengatakan apa ni apabila berlaku kematian. Apa kata Nabi? Tadma'ul ain, air mata mengalir. Wa yahzanul qalb, jantung hati berduka cita, jantung hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi Rabb, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang Tuhan kita redha sahaja. Maknanya bila kita bersedih, tuan-tuan perasan tak, kadang apabila orang kita bersedih, dia cakap perkataan yang tak elok. Contohnya lah, dia kadang-kadang dia macam bila berlaku kematian, dia duk kata kenapalah begini contoh. Tapi kadang-kadang mungkin dia terlepas pandang ucapan ni mungkin Allah tidak redha. Hadirin dah adalah. Tapi dia kata di sini wala naqulu illa ma yurdi Rabb, dan kita tidak mengucapkan kecuali perkataan yang Tuhan kita redha je dalam keadaan sedih, iaitu bersedih hati, dalam keadaan air mata berlinang. Dan Nabi ucapkan ini adalah apabila berlaku kematian anak Nabi SAW yang bernama apa? Ibrahim. Nabi ucapkan perkataan ni apabila meninggalnya anak lelaki Nabi SAW bersama dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha, iaitu Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat bersedih dengan kematian Ibrahim yang meninggal pada waktu kecil itu, hadirin dan hadirat. Dan dikatakan di sini antara petunjuk Nabi dalam pengurusan jenazah, wasanna, dan baginda baginda wasanna di sini ni maknanya baginda menggalakkan, maknanya menggalakkan dalam arti menganjurkan. Wasanna di sini menganjurkan, dan hukum anjuran tu adalah sunat. Sebab kalau saya nak kata wasanna ni menyunatkan, jadi pelik pula kan, jenuh kalau kita menyunat, apa nak disunatkan pula. Tapi kita kata wasanna ni maknanya menggalakkan atau menganjurkan. Tapi anjuran dan galakan itu hukumnya adalah sunat. Boleh kita faham gitu. Wasanna li ummatihi sallallahu alaihi wasallam alhamda wal istirja wal ridha anillah. Nabi menggalakkan umat baginda SAW apabila berlaku kematian untuk pertama sekali ucap Alhamdulillah. Ucap Alhamdulillah. Yang kedua istirja. Dan istirja adalah lafaz inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Sebab itu kalau para penuntut ilmu, kita lah sebagai contoh, para penuntut ilmu, para pencinta ilmu, bila berlaku kematian, kadang kita baca kawan-kawan kita, dia tulis Alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Contoh, dia akan ucap Alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi datang orang yang tak faham ni, di komen, tak baik cakap Alhamdulillah orang mati, la ilaha illallah. Dia kata Alhamdulillah ni kan untuk happy-happy je. Siapa kata macam tu? Ini kepahaman yang kena betulkan juga. Ini yang saya kata masyarakat perlu tahu tu. Bahawasanya ucapan Alhamdulillah
bukan semestinya untuk gembira saja. Sebab itu kita kata dia ada dua situasi. Ada dua situasi. Yang pertama, Nabi SAW ajar kita, kalau kita dapat situasi menggembirakan, maka ucapan kita, Alhamdulillah allazi bini'matihi tatimmus salihat. Tatimmu as-salihat. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan ni'matnya sempurna segala kebaikan. Itu terjemahan Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Maknanya kalau dapat kebaikan, dapat keseronokan, dapat kegembiraan, baca lafaz Alhamdulillah sebegitu. Dan situasi yang kedua, apabila berlakunya kesedihan, kesukaran, kesusahan, maka kita membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Kan pendek je, Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi boleh tak kalau kita nak, macam kalau kita rasa seronok, kita kata Alhamdulillah. Boleh tak kalau kita berpadat? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Cuma afdalnya Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Sama juga kalau ada berlaku perkara yang duka cita kepada kita, boleh tak kita berpada dengan Alhamdulillah? Boleh. Tapi kita kata afdalnya ucap Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Tak adalah pula kalau kita ucap Alhamdulillah jadi bid'ah pula. Sebab Nabi tak macam tak, mana dia kata, mana ada orang kata macam tu. Jadi sebab itu kita kena faham, boleh je kita Alhamdulillah dalam keadaan sedih. Jadi kita boleh ucap Alhamdulillah, kemudian kita sambung Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lebih baik kita sambung dengan doa. Kalau dia lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Dan tambah lagi doa, Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilhu Allahumma abdilhu daran min darih wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Begitu. Ini antara doa-doa yang Nabi SAW baca kepada si mati. Jadi boleh sebegitu hadirin sidang jemaah. Jadi kalau kita nampak ustaz kita bila berlaku kematian dia kata Alhamdulillah, yang kita marah pula. Yang kita letak emoji angry pula, kata apa lah ustaz ni. Kata Alhamdulillah pula, kita mengadu kematian dia ucap Alhamdulillah. Tapi maknanya Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab itu kan ada satu hadis yang Nabi SAW kata ajaban li amril mu'min. Nabi kata ajaban li amril mu'min. Nabi kata hebat betul lah urusan orang beriman ni. Nabi kata inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya adalah baik je. Maknanya semua yang berlaku kepada dia, semua tu baik je. Dia kata in asabathu sarra, kalau dia ditimpa, dia mendapat kegembiraan, syakar. Dia bersyukur dan dia rasa syakar, dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu darra, tapi kalau kemudaratan, keburukan yang menimpa dia, sabar. Yang pertama dia syakar, dia syukur. Yang ni dia sabar, iaitu dia bersabar. Hadirin sidang jemaah. Dan itu pun baik juga untuk dia. Jadi itu yang Nabi SAW kata, pelik sungguh urusan orang beriman, menakjubkan sungguh urusan orang beriman. Dan Nabi SAW kata, ini tidak akan berlaku kecuali kepada orang beriman sahaja. Tapi maksudnya apa? Kecuali orang yang benar-benar mencapai kesempurnaan iman. Maknanya, bukanlah maknanya kalau orang tu dia tak bersabar bila dia ditimpa mudarat jadi kafir pula, yang salah faham. Maknanya kalau dia tak bersabar bila ditimpa keburukan, dia masih mukmin, cuma imannya tak sempurna. Itu maksud dia. Jadi ini tahapan kesempurnaan iman. Ini bab-bab akidah sikit. Hadirin dah tahu. Jadi itu satu. Dan yang kedua, mengucap istirja'. Yang kedua adalah mengucap istirja'. Dan istirja' bagaimana yang kita sebut adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini istirja' ni adalah sunnah yang diajar oleh Quran, petunjuk yang diajar oleh Quran dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, Allah kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin dah hadirat. Terjemahannya adalah walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu, bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, daripada perasaan takut, wal ju', perasaan lapar, wa naqsin minal amwal, kehilangan harta benda, wal anfus, kematian jiwa dan nyawa, was samarat,
kemusnahan, kerosakan hasil tanam-tanaman kita. Wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Lalu Allah menjelaskan orang yang sabar itu ialah allazina idza asabathum musibah. Golongan yang apabila musibah datang kepada mereka, asabathum musibah, qalu, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Kami milik Allah, kepadanya kami kembali. Jadi ini ciri-ciri siapa? Orang yang sabar, ciri-ciri orang yang sabar. Lalu Allah memberikan atau memberitahu kepada kita, ganjarannya adalah ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka ini mendapat selawat daripada Tuhan mereka dan mereka mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Dan selawat daripada Allah kepada hamba-Nya adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah. Itu makna selawat Allah kepada kita, yang kita sebut man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat ke atas aku, itu Rasulullah, dengan satu selawat, Allah berselawat ke atas dirinya dengan 10 selawat. Jadi maknanya Allah beri pengampunan kepada dia, pertolongan kepada dia, permudahkan urusan dia. Kemudian Allah kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucap istirja. Dan dalam petunjuk Nabi SAW, Nabi mengajarkan kepada kita bukan semata istirja, tapi kita tambah dengan satu doa lagi. Pertama, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu. Yang kedua, kita tambah dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi macam petunjuk Nabi, apabila kita diuji, pertama sekali puji Allah. Puji Allah. Lafaz yang lengkap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang berlaku. Baik pun puji Allah, buruk pun puji Allah. Satu. Yang kedua, kalau musibah tu berlaku kepada kita, sunat kepada kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, kita susuli dengan doa tadi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kau berilah ganjaran pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku ini, dan kau gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kau gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Itulah yang kita biasa dengar kisah isteri Nabi SAW. Namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kita tahulah Ummu Salamah ni maknanya apa? Mak kepada siapa? Mak kepada Salamah. Tapi Salamah ni bukan anak Nabi. Kita tahu Nabi mana ada anak nama Salamah, betul atau tidak? Nabi kita ada 7 orang anak. 3 lelaki dan 4 perempuan. Dan anak perempuan Nabi kita kata adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Adapun anak lelaki Nabi adalah Al-Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi mana Salamah menunjukkan Ummu Salamah tu, Salamah tu bukan anak Nabi lah. Jadi dia adalah anak hasil daripada perkahwinan Ummu Salamah dengan siapa? Abu Salamah. Jadi mereka berkahwin, Abu Salamah dan Ummu Salamah berkahwin, dapat anak nama Salamah, dan mereka berkunyah dengan kunyah tersebut, dengan nama anak mereka yang nama Salamah. Cumanya takdir Allah Ta'ala, Abu Salamah ni meninggal. Abu Salamah ni meninggal dunia. Jadi tinggallah isteri dia, hadirin sidang jemaah, yang dikenali sebagai Ummu Salamah. Memang Ummu Salamah pada ketika itu dia bersedih, dia berduka cita. Cuma dia mengingat tentang doa yang Nabi anjurkan. Nabi kata ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bila Ummu Salamah dia duk baca tu, dia duk terfikir, dia kata ya Allah, kau beri pahala kepada aku atas musibah ni dan kau gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian dia kata mana ada lelaki lain lebih baik daripada Abu Salamah? Dia kata macam tu. Dia kata mana ada orang lain yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia kata laki aku ni sebab baik manusia, dia kata.
Tengok-tengok rupanya Nabi melamar dia pula. Ketika itu maka dia nikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya adalah Rasulullah SAW ni dia merupakan lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Hadirin sidang jemaah. Jadi amalkan doa tersebut. Macam kalau kita ni orang kata hilang, kata na'udzubillah, hilang RM10 kita kan, contoh. Kita ada duit RM10, hilang duit tu. Jadi kita pun jangan lupa baca doa Allah inna lillahi wa inna ilaihi, Allahumma ajurni fi musibati. Tengok-tengok orang bagi RM100, contoh. Sebab Allah ganti dengan satu yang lebih baik daripada musibah. Boleh jadi begitu. Hadirin dan hadirat, kita baca dengan satu lagi, kita baca untuk, pertama sekali kita baca untuk ittiba', untuk ikut Nabi SAW. Nabi ajar kita ikut. Dan jadi bila Nabi ajar tu maknanya itu adalah kehendak Allah. Jadi sebab itu maka Allah akan bantu kita insya-Allah. Dan ingat, kalau berlaku je musibah, baca doa tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa ridha 'anillah, wa ridha 'anillah. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menggalak, menganjur kepada kita ini, kalau ditimpa musibah, kematian ke apa semua ke, kita redha dengan ketentuan Allah. Kita redha dengan ketentuan Allah. Walam yakun zalika munafiyan lidam'il 'aini wa huznil qalb. Dan tidak menafikan perbuatan kita redha kepada Allah tu apabila kita menangis dan apabila hati kita bersedih. Maknanya kalau orang tu menangis bila ada kematian dalam kalangan keluarga dia, contoh, adakah itu makna dia tak redha dengan musibah Allah? Tak semestinya. Dia tidak menafikan. Maknanya menangisnya kita tak menafikan yang kita redha dengan ketetapan Allah. Itu jangan salah faham. Nanti kadang bila berlaku kematian, ada orang tu menangis, kita kata tak boleh menangis, kita kata. Itu maknanya kita tak redha dengan ketetapan. Siapa pula kata tak boleh menangis? Ini Nabi menangis. Jadi sebab itu dalam ni kita kena jelas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni kadang-kadang kita tengok, biasa juga saya pun ada tengok video-video yang viral kadang-kadang. Ada satu makcik tu dia, anak dia bagi tahu, dia kata mak kawan ni dah meninggal. Kawan tu maknanya anak dia lah. Maknanya anak dia kata, "Lah dah meninggal anak aku ya," dia kata. "Dah meninggal anak aku." Dia pun menangis. Dia kata, kemudian anak dia kata, yang ni anak-anak yang lain lah, dia kata, "Mak jangan menangis mak." Dia kata, "Tak boleh menangis." Kata kesian kepada. Mana boleh menangis, bukan tak boleh menangis. Cuma yang tak boleh ni meratap. Yang meratap tak boleh. Hadirin sidang jemaah. Ada beza. Maknanya meratap-ratap, menjerit-jerit, cari pakaian, tepuk lagi tanpa pipi, itu tak dibenarkan. Tanpa badan, itu tak dibenarkan. Tapi menangis boleh. Hati bersedih boleh. Dan itu sama sekali tidak menafikan redanya kita dengan ketetapan Allah. Redanya kita dengan ketetapan Allah. Sebab itu dikatakan di sini oleh penulis kitab rahmatullah alaihi Ibn Al-Qayyim. Apa dia kata? Walizalika kana ardal khalqi 'anillahi fi qada'i. Demikianlah baginda merupakan manusia yang paling redha dengan ketetapan Allah. Maknanya makhluk yang paling redha dengan segala ketetapan Allah tak lain tak bukan adalah Nabi kita SAW. Tuan-tuan, pernah kita biasa dengar tak ada satu hadis, siapa yang diuji dengan musibah, Nabi kata falyazkur musibatahu bi, hendaklah dia mengingat musibahnya dengan diri aku. Fa innahu a'zamul masaib, kerana itu adalah sebesar-besar musibah. Maknanya apa? Sebenarnya Nabi nak bagi tahu kepada kita sebesar-besar musibah adalah kematian Nabi SAW. Itu sebenarnya sebesar-besar musibah yang berlaku kepada umat Islam ni. Jadi kalau awak bersedih sangat, ingat aku dengan kematian kita. Sebenarnya kematian Nabi jauh lagi besar musibah. Cuma poin yang cuba saya nak sampaikan adalah, kadang bila kita ditimpa musibah, kita duk kata macam-macam seolah-olah Nabi tak pernah lalui. Sedangkan Nabi ni manusia yang paling banyak diuji. Kalau kita tengoklah kehidupan Nabi, itu penting belajar sirah, hadirin dan hadirat. Kalau kita tengok kehidupan Nabi ni, bukannya hidup Nabi ni senang, mewah, selesa, kaya. Tidak. Orang kata masa kecil ayah tak ada. Contoh. Tak ada rasa kasih sayang ayah. Contoh. Barulah berapa tahun sikit, mak meninggal pula. Tak sempat nak lama rasa kasih sayang mak. Lepas tu duduklah pula dengan datuk. Tak lama duduk dengan datuk, tok meninggal pula, Abdul Muttalib. Kemudian dijaga pula oleh Abu Talib. Tak lama Abu Talib pula meninggal. Dan bila tahun yang sama Abu Talib meninggal tu, meninggal pula isteri kesayangan dia, Khadijah. Dah tu
apa nama, anak lelaki semua meninggal pula, kecil-kecil dah meninggal. Jadi banyak ujiannya hadirin dan hadirat. Itu belum kira dengan tentangan daripada musuh apa semua kan. Bila kita tengok Nabi dakwah ke Taif, ke penduduk yang dinamakan sebagai Bani apa? Bani Saqif. Hadirin dan hadirat. Dakwah punya dakwah, orang baling batu, hadirin dan hadirat. Orang baling batu. Kita ni kalau ceramah orang tak bagi makan pun kita marah. Contoh. Ini bukannya isu tak bagi makan, isu kita ceramah tapi orang baling batu, hadirin dan hadirat. Jadi kita tengok ketika itu Nabi SAW dia pergi di sebalik pokok berdasarkan riwayat sirah lah. Dan dia doa, dia kata Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam takun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli. Kata Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah kepadamu lah aku mengadu lemahnya kekuatan aku, wa qillata hilati kurangnya perancangan aku, wa hawani 'alan nas hina sungguh aku ni di sisi manusia. Kepada hawani 'alan nas ila man takiluni, kepada siapa yang kau nak serahkan aku ni ya Allah. Ila ba'idi yatajahamuni, kepada orang jauh yang nak buat jahat kepadaku. Am ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh-musuh yang telah kau beri kekuasaan kepada mereka ke atas diriku. Jadi maknanya Nabi pun bersedih juga. Jadi maknanya yang cuba saya sampaikan, apa je kadang-kadang musibah yang berlaku kepada kita ni yang tak berlaku kepada Nabi. Semua boleh kata semua berlaku kepada Nabi SAW. Nabi ni lagi perit sebenarnya, tapi Nabi mengajar kita redha dengan qada Allah, sabar dengan kejadian yang menimpa begitu, hadirin dan hadirat. Dan selain daripada Nabi SAW manusia yang paling redha dengan ketetapan Allah, dengan qada dan qadar Allah, wa a'zamahum lahu hamdan, dan Nabi adalah manusia yang paling kuat dalam memuji Allah, paling kuat dalam puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dalam masa yang sama, wa baka ma'a zalika, dalam masa yang sama, meskipun sebegitu, kata Ibn Al-Qayyim, Nabi SAW tetap bersedih yauma mauti ibnihi Ibrahim, pada hari kematian anak lelakinya Ibrahim. Maknanya apabila Ibrahim meninggal, Nabi SAW nangis ra'fatan minhu, sebagai tanda kesian Nabi SAW kepadanya. Ada satu hadis yang sahih, bila Nabi menangis dengan kematian anak dia Ibrahim tu, orang pun tanya, hatta anta ya Rasulullah, kamu pun menangis juga wahai Rasulullah. Para sahabat dia terkejut. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya tangisan ini adalah suatu rahmat yang Allah campakkan kepada hati orang beriman. Maksudnya tangisan itu adalah suatu rahmat yang Allah campakkan ke dalam hati orang-orang yang beriman, hadirin dan hadirat. Wa rahmatan lil walad, sebagai tanda sayang kepada anak. Wa riqqatan alaih, dan Nabi rasa lembut jiwa baginda kepada anak. Dalam masa yang sama, menangisnya mata, bersedihnya hati tidak menafikan hati penuh dengan redha kepada Allah. Dalam masa yang sama, wal qalbu mumtali'un birridha 'anillahi 'azza wa jalla wa syukrih, dan hati tetap penuh dengan redha kepada Allah dan penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal lisanu mushtaghilun bihamdihi wa dzikri, dan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa penuh dengan puji Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ucap alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini adalah antara petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdepan dengan musibah, lebih-lebih lagi musibah kematian. Walaupun nampak mudah untuk disebut dan dikongsikan, tapi mungkin susah untuk kita nak praktikkan. Tetapi perkara yang susah akan jadi mudah apabila kita paksa diri kita dan sentiasa lazimi diri kita ini dengan cara-cara tersebut yang sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan disebutkan di sini, hadirin sidang jemaah, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bitajhizil mayyit ila Allah Ta'ala. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersegera dengan pengurusan jenazah. Bersegera.
Maknanya jangan bertangguh, jangan lewatkan. Nak tunggu 30 hari lah pula, nak tunggu 15 hari, ataupun nak tunggu sehari pun. Sebahagian ulama kata macam tak sepatutnya hadirin sidang jemaah. Kalau boleh kita segerakan hadirin sidang jemaah. Maknanya kalau katakan meninggal pagi, kalau segala urusan boleh settle petang ke malam, silakan. Begitu. Tapi utamanya adalah kita segerakan pengurusan si mati. Seperti wa tathiruh, iaitu kita membersihkan dia, memandikan dia. Wa tanzifuh, wa tatyibuh, mewangikan si mati. Wa takfinuh, dan kita mengkafankan si mati fi siyabil bayad, iaitu pada ataupun kita kafankan menggunakan pakaian berwarna putih. Hadirin sidang jemaah. Jadi sambungan daripada perbahasan ni kita akan sambung pada kuliah akan datang, hadirin dan hadirat. Mana perbahasan kita terhenti kepada mengkafankan si mati menggunakan kain putih. Kafankan si mati menggunakan kain putih. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Okey. Baik, kalau berdalilkan riwayat-riwayat yang sahih, tidak ada tanda-tanda sebegitu hadirin sidang jemaah. Kerana kita tidak sabit mendengar daripada kematian Nabi SAW, sedangkan kematian Nabi itu adalah perkara penting, tapi kita tak dimaklumkan tentang tanda-tanda 100 hari atau beberapa hari sebelum kematian. Kerana tidak ada orang yang tahu secara jazam tentang hakikat sebenar kematian dia, hadirin dan hadirat. Mungkin tanda-tanda ni mungkin adalah kisah-kisah, pengalaman-pengalaman begitu sahaja, cuma tidak ada sandaran daripada dalil yang kuat, hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.